Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia? Cikgu harap pelajar-pelajar tetap bersemangat untuk belajar dan mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM tidak lama lagi. Baiklah pelajar-pelajar cikgu, untuk kali ini cikgu akan memberikan penerangan tambahan tentang karangan bahagian A 1 fokus. Dan para pelajar bolehlah terus untuk membuat latihan yang cikgu berikan nanti. Untuk pembelajaran kali ini, cikgu nak para pelajar perhatikan contoh yang diberikan. Yang kedua, kenal pasti fokus yang hendak dikarang. Dan yang ketiga, membina karangan contoh berpandukan pada video 1 sebelum ini. Dan perlu diingat juga, para pelajar hendaklah menulis karangan ini dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan dan masa yang diberikan hanyalah 40 minit sahaja. Sekiranya para pelajar menggunakan lebih daripada 45 minit, cikgu khawatir pelajar tidak akan mempunyai masa yang mencukupi untuk menjawab soalan seterusnya. Baiklah, mari kita mulakan untuk sesi latihan hari ini. Sila lihat bahan rangsangan ini. Maklumat di bawah berkaitan dengan bencana banjir. Huraikan pendapat anda tentang bencana banjir. Panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah para pelajar, untuk maklumat tambahan, bahan yang diberikan pada hari ini ialah bahan yang pertama adalah statistik, bahan yang kedua adalah infografik dan bahan yang ketiga adalah keratan akhbar. Kita ingat semula teknik-teknik untuk menulis perenggan dalam karangan ini. Untuk karangan pendahuluan, para pelajar akan menggunakan konsep atacap AT, AC, AP. Cikgu ulang semula. AT ialah ayat tema, AC ialah ayat contoh dan AP ialah ayat persoalan. Ini adalah formula untuk menulis perenggan pendahuluan. Kemudian, cikgu ulang semula formula untuk menulis perenggan isi. Kita menggunakan IMCT. I ialah ayat isi, M ialah ayat mengapa, C ialah ayat contoh dan T ialah ayat penegas. Baiklah, seterusnya cikgu akan imbas semula formula untuk menulis karangan ataupun perenggan penutup. Untuk menulis perenggan penutup, para pelajar gunakan formula kacah. K kesimpulan, AC ayat cadangan dan AH ayat harapan. Apabila pelajar telah ingat semula konsep-konsep ataupun kaedah penulisan ini, cikgu pasti para pelajar dapat menulis karangan dengan baik. Baiklah para pelajar, untuk mencapai tahap markah yang cemerlang dalam penulisan karangan ini, perlu diingat para pelajar perlu memberikan huraian yang jelas dan idea yang matang. Ini bermakna para pelajar mampu untuk memberikan pendapat ataupun idea sendiri dalam menulis karangan ini. Baiklah para pelajar, mari kita lihat semula bahan rangsangan sebentar tadi. Bahan rangsangan yang pertama ialah statistik status terkini banjir sehingga 5 Januari 7 petang. Kita dapat melihat sebanyak 24,030 orang mangsa, 6,413 keluarga dan 290 pusat pemindahan. Manakala bahan rangsangan yang kedua pula memberikan infografik 10 tips keselamatan makanan semasa banjir. Dan yang ketiga adalah keratan akhbar, sisa binaan punca banjir kilat, penduduk kesal, saluran air tertutup hingga jejas lebih 10 rumah. Ini adalah contoh bahan rangsangan yang mungkin akan diberikan semasa peperiksaan nanti.
Baiklah, mari kita mula menulis karangan pendahuluan. Ingat semula konsepnya atacap. Kita mulakan dengan ayat tema. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu tempat kosong sering menjadi topik perbincangan masyarakat. Jadi apa yang perlu ditulis dalam tempat kosong itu? Ingat semula, apakah tema untuk bahan rancangan kita kali ini? Ya, temanya ialah bencana banjir. Jadi pelajar tulis di tempat kosong itu sebagai bencana banjir. Cikgu baca semula ayatnya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu bencana banjir sering menjadi topik perbincangan masyarakat. Kemudian, kita beralih kepada ayat contoh. Okey, baiklah. Ayat contoh, banjir lazimnya berlaku pada tempat kosong. Banjir lazimnya berlaku pada tempat kosong. Jadi pelajar perlu isi tempat kosong itu dengan musim hujan. Banjir lazimnya berlaku pada musim hujan. Dan ayat yang ketiga ialah ayat persoalan. Sekiranya pelajar tidak ingin menulis ayat persoalan, seperti yang telah saya beritahu pada video yang pertama, tulis sahaja terdapat pelbagai kesan, faktor dan cara berkaitan dengan isu bencana banjir yang akan saya huraikan di bawah. Mesti pelajar tertanya-tanya, mana pula datangnya perkataan kesan, faktor dan cara? Okey, baiklah. Pada video pertama, cikgu telah terangkan tentang konsep KFC. K untuk kesan, F untuk faktor, C untuk cara. KFC ini adalah konsep yang telah pun diperkenalkan oleh Cikgu Julius Mokujal yang merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu Negeri Sabah. Terima kasih Cikgu. Jadi, untuk perenggan pendahuluan ini, 3 konsep ini boleh diguna pakai dalam karangan para pelajar. Jadi, Cikgu baca semula perenggan pendahuluan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa isu bencana banjir sering menjadi topik perbincangan masyarakat. Banjir lazimnya berlaku pada musim hujan. Terdapat pelbagai kesan, faktor dan cara berkaitan dengan isu bencana banjir yang akan saya huraikan di bawah. Ini adalah perenggan pendahuluan. Jangan lupa untuk kira bilangan patah perkataan pada perenggan ini. Baiklah para pelajar, kita teruskan untuk menulis perenggan isi yang pertama. Perenggan isi yang pertama ini kita gunakan konsep IMCT. Cikgu ulang semula. I ialah ayat isi, M ialah ayat mengapa, C ialah ayat contoh dan T ialah ayat penegas. Gunakan konsep ini agar para pelajar mudah untuk menulis karangan ataupun perenggan isi. Kita rujuk untuk perenggan yang kedua ini, informasi-informasi yang para pelajar boleh dapat daripada bahan rangsangan. Bahan rangsangan yang pertama adalah statistik. Berdasarkan statistik yang ditunjukkan, status terkini banjir setakat 5 Januari jam 7 petang, terdapat berapa jumlah mangsa banjir, berapa jumlah keluarga dan berapa pusat pemindahan banjir. Informasi ini para pelajar boleh rujuk pada bahan rangsangan yang pertama. Cikgu ulang. Berdasarkan statistik yang ditunjukkan, status terkini banjir setakat 5 Januari jam 7 petang, terdapat 24,030 jumlah mangsa banjir dan lebih 6,413 keluarga yang terjejas dan ditempatkan di 290 pusat pemindahan banjir. Dari mana para pelajar boleh dapatkan informasi ini? Para pelajar boleh lihat daripada bahan rangsangan yang pertama tentang statistik banjir kilat. Kita teruskan dengan ayat seterusnya.
iaitu ayat kesimpulan ataupun ayat penegas. Hal ini menunjukkan lebih ramai mangsa banjir dan keluarga yang terjejas akibat banjir yang berlaku. Jadi, dalam perenggan ini, para pelajar hanya menulis 2 isi ataupun 2 ayat. Ayat yang pertama berdasarkan informasi daripada bahan yang pertama dan ayat yang kedua adalah ayat penegas. Kita teruskan dengan perenggan isi yang kedua. Kita lihat pada infografik bahan rangsangan yang kedua yang cikgu berikan. Infografik bahan rangsangan yang kedua ini ialah infografik tentang 10 tips keselamatan makanan semasa banjir. Baiklah, mari kita lihat apakah informasi yang boleh kita masukkan dalam perenggan isi yang kedua ini. Antara tips keselamatan makanan semasa banjir ialah sentiasa minum air yang telah dimasak atau air terawat yang dibotolkan. Ambil satu sahaja tips daripada bahan yang kedua ini. Ambil satu sahaja, maka ayat isinya ialah antara tips keselamatan makanan semasa banjir ialah sentiasa minum air yang telah dimasak atau terawat yang dibotolkan. Kemudian, buat ayat yang kedua iaitu ayat mengapa. Jadi ayatnya ialah hal ini amat penting agar kita dapat mengelakkan sebarang jangkitan penyakit. Ini adalah ayat mengapa. Kemudian ayat yang ketiga adalah ayat penegas. Makanan yang telah terendam dalam air banjir juga hendaklah dibuang agar kita tidak tersilap makan makanan yang telah rosak. Baiklah, ini adalah informasi-informasi yang diperolehi daripada infografik yang kedua. Yang penting, para pelajar ambil sedikit informasi ataupun maklumat daripada bahan rangsangan ini dan perlu ditambah dengan idea sendiri. Perlu diingatkan, sekiranya para pelajar tidak menambah idea sendiri atau menyalin bulat-bulat daripada bahan yang diberikan, maka tahap markah ataupun pengetahuan para pelajar ini kita letakkan pada bahagian memuaskan ataupun lebih rendah. Jadi, sekiranya pelajar ingin mencapai tahap cemerlang, maka para pelajar perlu untuk menulis atau memberi idea sendiri dan juga huraian sendiri. Baiklah para pelajar, mari kita lihat cara untuk menulis perenggan isi yang ketiga. Kita lihat pada informasi yang ketiga iaitu keratan akhbar. Kita gunakan juga konsep IMCT. Cikgu bacakan ayat yang pertama untuk isi yang ketiga ini. Pada masa yang sama, terdapat beberapa punca berlakunya banjir seperti sisa binaan yang menyebabkan saluran air tertutup. Kemudian, sambung dengan ayat mengapa. Hal ini menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar dan menyebabkan air hujan bertakung dengan lebih cepat, mendorong berlakunya banjir. Dan ayat penutupnya, ayat penegasannya, sementelahan sisa binaan yang banyak juga mampu menjadi punca banjir. Mungkin para pelajar agak keliru dengan kaedah penulisan bahan ini. Apabila kita lihat semula pada perenggan pendahuluan, kita telah nyatakan bahawa kita akan membincangkan kesan, faktor dan cara KFC. Bermakna perenggan pertama untuk karangan ini ialah kita tunjukkan statistik. Yang kedua, kita letakkan sebagai tips keselamatan dan yang ketiga, kita letakkan sebagai punca. Maka ketiga-tiga isi daripada bahan rangsangan yang saya berikan ini akan anda tulis di dalam perenggan isi. Kemudian, kita tutup dengan perenggan penutup, perenggan yang kelima. Konklusinya, sudah terang lagi kan bersuluh, terdapat pelbagai kesan, faktor dan cara berkaitan dengan isu bencana banjir yang telah saya huraikan di atas. Ayat pertama untuk perenggan penutup ini
anda ambil semula ayat yang telah pun para pelajar tulis pada perenggan pendahuluan. Pada perenggan pendahuluan, kita dah tulis pelbagai kesan, faktor dan cara. Maka kita ulang semula ayat itu di dalam perenggan penutup. Cikgu bacakan semula ayat pertama perenggan penutup. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh, terdapat pelbagai kesan, faktor dan cara berkaitan dengan isu bencana banjir yang telah saya huraikan di atas. Kemudian kita tutup dengan ayat terakhir, iaitu ayat cadangan dan ayat harapan. Oleh itu, wajarlah kita berusaha mengatasi banjir demi manfaat bersama. Jadi, ayat cadangan itu ialah wajarlah berusaha mengatasi banjir. Itu adalah ayat cadangan. Dan harapannya apa? Demi manfaat bersama. Jadi sudah lengkap 5 perenggan karangan anda. Tapi cikgu ingatkan sekali lagi, setelah siap satu perenggan, pastikan anda mengira dahulu jumlah patah perkataan untuk setiap perenggan. Kerana cikgu tidak mahu anda terlebih daripada 200 patah perkataan. Untuk perenggan pendahuluan, anda perlu tulis di antara 30 hingga 35 patah perkataan. Manakala untuk perenggan isi, anda perlu tulis 45 patah perkataan. Dan untuk perenggan penutup, anda perlu tulis kira-kira 30 patah perkataan. Jadi, sekiranya para pelajar mampu untuk mengikut turutan perkataan ini, karangan para pelajar akan berada di antara 190 hingga 200 patah perkataan. Untuk sesi seterusnya, cikgu akan tunjuk juga beberapa lagi contoh soalan berkenaan dengan karangan bahagian A ini. Sekiranya ada apa-apa permasalahan, sila ulang semula untuk tonton video pertama dan video kedua cikgu agar para pelajar dapat memahami dengan lebih jelas kaedah penulisan menggunakan konsep-konsep dan formula yang telah pun cikgu berikan. Cikgu doakan agar para pelajar terus berjaya dalam kehidupan dan berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Akhir kata, sebelum cikgu berpisah, cikgu ingin ingatkan sekali lagi agar kita hendaklah berusaha untuk mencapai kejayaan. Ibarat kata peribahasa, alang-alang menyelup perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Berusahalah sehingga berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Terima kasih, jumpa lagi.